Saya nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya macam kita buat-buat minat lah. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu tu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try lah buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Okay, Assalamualaikum. Jadi kita sambung buat motor Chris dengan motor Double R ni motor Chris ni Nas buat. Dia dah grembal semalam. Jadinya Jadinya kita sambung buat kerja. Jadinya tu dia tabiat lah. Okay. Sekarang Nas tengah buat Chris tu. Aku suruh dia try mic. Mic ni satu dia pegang, satu pada aku. Jadinya aku dia dekat sana. Jadinya aku nak suruh dia cakap, nak dengar suara dia. Dengar. Nas cakap dekat mic tu, dengar. Cakap apa je? Ketawa. Dia kat aku melawak. Hari cakap apa? Cakap. Sekarang kita buka balik sport rim ni. Sport rim ni aku buka balik. Aku nak panjangkan ekor budak ni boleh iklan pula. Aku nak panjangkan bus yang sebelah dis ni. Bus sebelah dis aku panjangkan. Sebab sekarang dia jejak skru dis tau. Lepas tu tayar dia pun macam kesini sikit. Aku akan panjangkan bus sebelah sini dalam 3mm macam itulah. Okey, kita tambah yang sebelah sini 3mm. Kita kurangkan yang sebelah sini 3mm. Sekarang kita buka, kita ukur yang sebelah sini berapa mm, yang sebelah sana berapa mm. Yang sebelah sini kita tambah 3mm, yang sebelah sini kita kurangkan 3mm. Sekarang masalahnya dia jejak macam itu. Kalau korang tengok dia belakang ni kan, ni ruang ni dia banyak. Dia dalam 3mm tu. Jadinya aku akan potong sini 3mm, sebelah sini tambah 3mm. Sekarang kita buka. Sebab sekarang aku dah tak tahu dah berapa mm. Aku dah grand sini, grand sana, grand sini, grand sana, pening kepala. Okay, marilah kita buka ini sport rim. Sub dia ni, dia macam trik dia macam dah rosak tau. Aku akan repair trik dia tu. Abang yang wave tu kan, yang aku pakai block racing tu, belikan rantai arcade o-ring. Nak pasang kat auto pasang anak dia tu. Apa aku cakap, rantai tu mahal. Rantai arcade tu mahal. Jadinya kita akan beli rantai arcade tu nanti. Pakai mic baru ni, kita tak payah tersebut-sebut dengan wire panjang-panjang. Jadinya kita boleh membebe sambil berjalan. Panasnya. Okey, ni dia punya bush. Ini yang sebelah pump, yang ini sebelah sprocket. Kita nak panjangkan yang sebelah sini 3mm, yang nak pendekkan sebelah sini 3mm. Kita ukur berapa mm. Yang belah sprocket, belah sprocket dia 21. Kalau kurang 3mm, jadinya 1, 2, 3. Ini dah 18. Yang ini 21. Kita tinggal terbalikkan je. Dia ngam-ngam 3mm. Elok betul. Elok betul. Ngam-ngam. Okey, kita cuba terbalikkan. Yang pendek ni kita pasang dekat belah poket, yang panjang ni kita pasang dekat sebelah pump. Kita tengok berjaya ke tak berjaya. Berjaya ke tak berjaya. Kita pasang sub tu, kita pasang dekat bush. Kita pasang sikit. Kita pasang tapak dia dulu. Semalam aku dah potong dah skru dekat master pump dia ni. Sebab skru dekat master pump dia panjang. Kita pasang tapak ni dekat sini. Sebab aku takut dia bercalo-calo. Sebab tu aku pasang macam itu. Memang ngam babe. Ngam-ngam pula masuk dia. Tak tahu dia macam mana boleh jadi senang macam ni. Mungkin sebab kita dah cerita hantu semalam. Sekarang kita nak try dulu benda ni. Dia macam mana. Sekarang kita masukkan pump dia. Kita tengok jarak pump dia macam mana. Okey ke tak okey. Hari tu owner ni dia ada bagi aku pump original. Sebab yang sekarang ni dia pakai pump lokal.
Tapi kita try dulu, kita settle dia punya sport rim dulu. Sport rim dia dah ngam, baru kita pasang pump yang original dulu. Ni sport rim pun tak PNP lagi belakang. Kita dah nak kena fikir pasal pump. Dia jadi macam beban nanti kepala. Nak fikir pump, nak fikir PNP. Benda-benda PNP ni nak kena relax. Kalau tengah gaduh dengan awek ke, gaduh dengan bini ke, tak boleh buat PNP ni. Nanti tak jadi boost nanti benda tu. Padu teruk Nas. Tinggal terbalikkan je. Semalam kenapa aku tak terfikirnya tu. Padahal bus yang sebelah sini aku bawa pergi sebelah sana. Yang sebelah sini bawa pergi sebelah sini. Dah jadi barang jadi kan. Syahadu. Okay, jadi aku bagi korang tengok. Kalau korang tengok kan, korang tengok ni, skru dia pun ni macam ni. Dia jauh lah dengan arm. Lepas tu yang ini pun okey. Dia duduk tengah kan. Dia macam itu pun dia dah okey dah. Sekarang kita nak repair dia punya sub ni. Sub ni macam dah makan lah. Jadi aku repair lah sub dia tu. Penting benda tu dah okey. Okay, kalau korang tengok sub tu kan, bukan sub lah, tayar. Dia tengah kan, mudguard. Aku nak tengok daripada jauh. Dia tengah tak dengan mudguard? Sebab sebelum ni dia tak tengah. Ngam coy. Jadinya yang sebelah sprocket tu, dia panjang dia 18mm, yang sebelah disk panjang dia 21mm. Tapi kenapa motor merah hari tu lain? Mungkin sebab hub sebelah sprocket dia tu lain. Motor merah tu dia pakai hub sprocket lain kot. Sebab tu kita jadi pening nak pasang. Okey, kita dah settle satu bab ni. Lega kepala. Sekarang kita tengok Nas pasang motor Chris tu. Ini Nas dah settle semalam. Semalam dia dah settle. Aku dah buat video semalam tau, aku nak pasang benda ni. Kejap lagi aku cari balik, tak ada, rupanya aku tak rekod. Tapi tak apalah, nanti kita buat benda ni hari-hari kita jumpa. InsyaAllah nanti kita buat pasal motor Chris. Motor Chris ni blok dia okey lagi. Blok dia okey lagi, jadi tak payahlah nak tukar blok baru. Jangan basuh-basuh, pasang. Motor ni pula aku nak sambung polish dia punya exhaust dengan tu, nak modify benda ni tau. Okey, benda ni korang kena potong macam ni. Seret. Dia macam itulah lebih kurang. Tapi potong lawa-lawa sikit lah. Kenapa kita kena potong macam ni? Sebab kalau korang tak potong macam gitu, nanti dia tak boleh masuk dekat dalam lekuk ni. Body ni dia berlekuk. Sini dia tinggi, sini dia turun. Benda tu besar, benda tu petak kan, petak. Jadinya dia sangkut dekat body kiri kanan ni. Sebab tu kita kena potong macam A macam tu untuk skru satu. Skru bawah ni kan, dia lari juga tau. Tapi sikit je benda bawah ni kita senang sikit nak modi. Tapi yang atas tu dia problem banyak. Memang jejak kau jadi rosak lah body kalau korang tak modi dia punya tapak tu. Memandangkan aku dah mic baru, aku rasa malam ni aku nak cerita pasal gearbox racing tu kan. Gearbox racing yang 1 sampai 6 lah. 1 sampai 6. Kenapa kita tak boleh pakai? Bukan tak boleh pakai, boleh pakai, sesuaiannya macam mana. Jadi aku pakai marker. Kita marking gitu je. Okay, kau marking benda-benda macam ni kena marking. Kalau tidak nanti lain kita potong, lain pula yang jadi. Okay, kita potong pakai grinder. Lepas tu kita bulatkan sikit lah. Okay, sekarang kita potong. Mana grinder ni? Ini dia. Dia boleh masuk dalam. Kalau tidak sebelum ni dia tak masuk dalam macam itu. Dia takkan masuk dalam sebab kiri kanan tu dia ada bentuk body. Dia jadi macam tu lah. Punya exhaust ni, dia pakai exhaust apa tahu? Dia pakai exhaust DBS Endon. DBS Endon ni susah nak set tau.
Aku susah lah nak jumpa setting DBS Endo ni. Tapi kita try, kita cuba. Nak janji yang bukan-bukan ni bahaya juga. Jadi kita cuba lah. Semalam aku buat kerja seorang. Aku nak keluar. Lepas tu aku tengok mic aku dah on the way nak hantar. Jadinya aku buatlah benda ni. Aku sekejap lagi aku pergi lah toilet kejap. Aku turun bawah tak lali tengok ada nas. Jadi aku tak jadi tampal papan tanda ni. Aduh. Kita alas eja ni. Alas kita polish. Sekarang dia dalam keadaan macam gini Dia dah kilat, tapi aku rasa macam nak kilat lagi sikit. Kita polish lagi sikit. Lepas tu kita pasang kat motor ni. Kita boleh adjust ni. Sekarang panas gila. Tapi aku tak ada ruang kat dalam nak polish. Sebab aku tak nak sepah-sepah kat dalam tu. Sebab sekarang kat dalam tu Nas tengah pasang enjin motor Chris. Aku tak nak kacau. Aku panas sikit tak apa lah. Aku akan polish pakai apa tau? Pakai Meguiar. Meguiar. Sekejap aku tunjuk. Aku akan pakai dua benda lah. Metal polish Meguiar dengan Autosol. Okay ni Ni satu dengan ni. Yang ni yang mahal ni. Ni berapa puluh aku beli. Tapi mahal lah benda ni. Tapi memang kilat macam cermin. Memang mahal lah. Serius. Okay, kita tukar mata. Okay, untuk polish mesti kita kena pakai yang macam gini. Tak kisahlah kalau korang guna mata yang potting engine tu kan. Dia ada ni namanya bulu kambing. Orang panggil bulu kambing. Aku tak tahu ada betul-betul bulu kambing apa. Okay, kita tukar mata dulu. Aku dah polish dah exhaust ni. Tapi nak tambah lagi sikit. Sebab semalam owner dia cakap dengan aku, tapi exhaust ni macam tak kilat sangat banget. Dia bukannya apa. Sebab exhaust ni dia bukannya original macam Thai. Kalau original Thai, dia punya material besi ni dia licin, dia tak calo. Jadinya benda yang licin dia tak bercala. Memang boleh kilat macam cermin. Tapi kalau benda yang tak licin, dia akan kilat, tapi kilat biasa-biasa je. Tapi tak apalah, kita cuba. Okay, sekarang kita dah siap polish exhaust tu. Okay, jadi sekarang aku nak tunjuk dengan korang apa beza DBS Endun dengan DBS original Thai. Ni ketara lah nampak sebab ni kat luar panas. Jadi aku boleh tunjuk apa beza dia. Okay, yang ini DBS Thai original. Kalau korang tengok dia punya pembuatan dia halus. Besi dia tak ada calo-calo. Kalau dikilat dia boleh nampak macam cermin lah kan. Tapi kalau ni korang tengok tu dia macam bergaris-garis macam gini kan. Lepas tu kalau korang tengok exhaust ni daripada ke sini ke sini. Lepas tu daripada sini ke sini. Kalau korang bezakan, yang ini dia panjang. Lepas tu daripada sini ke sini dia pendek. Yang ini pula daripada sini ke sini dia panjang. Okay, korang tengok yang sini pula. Sini ke sini, ini ke sini. Tengok ni kan dia dekat atas. Maknanya benda ni dia pendek. Lepas tu ni panjang. Tu yang dia line dia ni tak sama rata. Lepas tu pembuatan dia pun kasar. Lepas tu kalau korang tengok tengkuk dia ni, dia macam tak rata kan. Dia macam berbenggul-benggul kan. Kalau DBS Thai dia rata. Dia macam gini. Dia lawa kan. Korang tengok yang ini. Kita tengok pakai mata pun boleh nampak lah benda tu tak rata. Kita kalau rasa pakai jari macam ni, dia berbenjul-benjul. Sebab orang kat Thailand dia buat exhaust ni pakai mesin. Kalau dekat Endun dia pakai tangan. Lepas tu lekuk ni korang tengok. Lekuk dia rata kan. Kalau yang Endun dia kecil. Dia kecil. Lepas tu yang kat sini dia macam ternaik kan. Yang ini dia straight je. Lepas tu welding dia pun lawa kan. Dia halus lah, nampak. Lepas tu dia ada tagging. Aku tak tahulah apa benda bahasa dia cakap ni yang bahasa Thailand agaknya kan. Tu kau tengok welding dia. Welding dia lain. Dia ada yang lawa. Kejap lagi kat sini tiba-tiba dia boleh jadi cacat pula. Kalau macam gini dia lawa. Kat sini pun dia comel. Macam aku juga comel. Sekarang kita tengok dia orang rewang motor keris ni. Tak tahu potong apa motor keris ni. Ramai betul rewang kat sini. Okay. Aku tengah shock double R tu tadi. Nas cakap dengan aku, dia punya rantai kecil dia pendek, tak sampai.
Jadi motor ni semalam Nas yang buka. Lepas tu dia cakap dengan aku, time buka semalam tu, rantai kecil dia terus terus tertanggal lah. Aku tengok lah, aku try buka sebelah sini balik. Aku tengok rantai kecil dia tak ada sangkut dekat belakang tu kan. Dia biasanya belakang tu macam dia terselit tau. Tapi kalau dia terselit, kita start, benda rantai ni dia tak boleh main. Dia akan jam, dia tak boleh pusing. Tapi benda ni boleh pusing. Jadi aku macam pelik lah. Tengok lagi sekali. Sekarang ni kita tak tahu apa masalah dia. Jadi kat situ lah silap dia. Okay geng, jadinya kat situ lah silap dia. Tak masuk geng benda tu. Okay, mana ember plastik Okay, jadinya aku rasa itu masalah dia. Sebab sliding bawah tu tak masuk dekat tempat dia. Dah basuh balik, bersihkan, letak gam balik, pasang betul-betul. Waduh, kacau apa main dua orang ni. Buat aku pening kepala lah. Jadinya sliding timing chain tu kan, dia patutnya dia macam gini kan. Dia masuk dekat dalam tu macam tu. Tapi tadi dia tak masuk macam ni. Dia masuk di belah atas. Jadi sebab tu rantai chain dia pendek. Itulah akibatnya kalau malas nak buka magnet. Pula tu benda tu baru ni, dia tak mengikuti spesifikasi tau. Dia ketat sini, dia ketat sana, jadinya susah nak masuk. Lock dulu kan. Lepas tu baru pasang magnet dia. Sebab kalau tidak tak nampak benda tu. Okay, sekarang Toyol dia salah pasang tutup carburetor. Dia pasang terbalik. Korang nampak tu getah tu. Jadinya dia kena buka balik. Kita buka balik. Kita try start motor ni. Tali minyak tukar nanti. Tali minyak je macam dah jam. Sekarang kita pergi beli tali minyak dengan plug. Sebab plug motor ni semalam Nas dah ambil, terletak kat motor ESP dia. Okay. Sekarang kita tukar dia punya tali minyak. Tali minyak pasang balik. Kita try start lagi motor ni. Lepas kita siap ni, kita try start motor ni. Kalau kita nak pasang getah tu kan, getah carburetor tu, kita kena longgarkan tau kotak napas motor Chris. Sebab motor Chris ni memang susah nak pasang dia punya getah tu. Tengok Toyo pun sampai naik meradang lah pasang. Okay. Jadi kita tak sabar nak mendengar deruman enjin Modernas ini. Bismillah, start tu. Motor ni bunyi road road dia bunyi kasar. Tu je lah aku nak share pasal motor Chris ni. Motor Chris ni banyak juga problem dia. Okay, problem motor Chris ni, mula-mula bawah dia tak ada api magnet. Okay, daripada magnet dah ada api. Bila dah ada api, confident lah kan, Pasang, lepas tu try tengok api dekat coil plug, tak ada. Bila kat coil plug tak ada, kenalah tengok yang keluar daripada CDI pergi ke coil plug. Rupanya yang keluar daripada CDI pergi ke coil plug tu tak ada api. Okay, dah tukar CDI, coil plug pun dah ada api tapi tak hidup. Dah tak hidup, kita kena check carburetor sebab minyak naik. Pilot sumbat korek pilot pun tak hidup juga. Bila 4 stroke dia macam gitu, korang kena buka head dia, kena check head dia. Sebab dia memang, orang cakap kalau api tak ada tu memang terang-terang tak boleh hidup. Tapi bila minyak naik, semua dah okey tapi tak hidup, korang kena buka head, korang kena check valve, korang kena check iCam. Jadinya sekarang motor ni dah siap. Motor double R ni, PNP ni pun dah siap. Exhaust dia pun tadi aku dah siap polish. Dia punya tank radiator pun aku dah siap modified. Jadinya bila motor Chris keluar, bolehlah aku tumpukan perhatian dekat motor ni 100%. Sebab agak susah bila ada motor problem macam gini kan. Memang ada Nas tolong aku, Toyo tolong aku, tapi aku kena tengok jugalah dia orang buat benda ni kan. Sebab dia orang pun macam aku juga, belajar juga. Okay, jadinya ini je lah untuk hari ni. Untuk esok kita cerita 100% pasal motor ni lah, motor Thai ni